Ada syaitan yang tak nampak, ada syaitan yang nampak. Yang nampak tu kita lah, di kalangan manusia. Syaitan ni adalah satu gambaran ataupun gelaran kepada orang yang melakukan kemungkaran. Hatta kalau kepada manusia pun, kalau dia jahat, kita boleh panggil dia syaitan. Kan Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nas, minal jinnati wan nas. Syaitan ni adalah di kalangan jin pun boleh jadi syaitan, di kalangan manusia pun boleh jadi syaitan. Kalau manusia ni jahat semua, teruk lagi. Dia kata jin ni zalim, dia kata jin ni zalim, dia lagi zalim, dia lagi teruk, dia lagi hebat. Penjenayah-penjenayah yang kita lihat sepanjang zaman, yang dikisahkan kepada kita, semuanya berlaku di alam kita, di alam manusia ini yang nyata ini. Kita semua banyak kesalahan-kesalahan yang berat-berat. Kalau bentuk merompak, dengan bentuk rasuahnya, dengan bentuk penindasannya, dengan bentuk pembunuhannya, mengaku Tuhannya, semua itu adalah bentuk jenayah-jenayah yang pernah berlaku di zaman silam, bahkan zaman sekarang pun terus berlaku. Dan disebutkan bahawa iblis tu adalah ketua kepada asyayatin. Itu yang manusia ini ataupun jin itu, kalau dia sungguh-sungguh beriman kepada Allah, kedudukan dia itu lebih tinggi daripada malaikat. Bahkan manusia pun, kalau kita sungguh-sungguh beriman kepada Allah, kedudukan kita itu lebih mulia daripada para malaikat. Tetapi apabila dia melakukan kesalahan, apabila melakukan perkara yang mungkar, melakukan benda-benda yang terlarang, maka kedudukannya itu adalah kedudukan yang jauh lebih teruk daripada para binatang. Jadi iblis tu asal daripada jin. Jin tu adalah makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan untuk ditaklifkan atas muka bumi ini. Dalam masa yang sama, kalau jin tu adalah jin orang yang beriman, akan diberikan pahala dia adalah jin yang beriman kepada Allah. Tapi kalau dia jin yang tidak beriman, gelaran dia syaitan. Syaitan itu termasuk di kalangan manusia, boleh digelar sebagai syaitan. Kerana apa? Kerana syaitan ini terpecah kepada dua. Ada syaitan yang tak nampak, ada syaitan yang nampak. Yang nampak tu kita lah, di kalangan manusia. Jadi maksudnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku minta lindung daripada syaitan yang direjam. Sama ada syaitan yang tak nampak, syaitan hak nampak. Jangan kita kata syaitan je, jin je yang jahat, manusia pun jahat juga. 2 kali 5 lebih kurang. Jadi ini adalah salah satu daripada tafsiran yang mudah kita faham. Kalau ditanya ada tak makhluk sebelum Nabi Allah Adam AS, ada, nama dia jin. Tetapi kalau ada tak manusia yang awal lebih daripada Nabi Adam? Tidak ada. Nabi Adam yang pertama, Nabi Adam yang mula-mula manusia yang dilahirkan ataupun diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas tak? Jadi di sini walaupun disebutkan dah diciptakan sebelumnya, sebelum Adam, seolah-olah macam Allah Ta'ala menciptakan manusia juga. Tidak, Allah Ta'ala tidak menciptakan manusia yang pertama melainkan Nabi Adam. Yang diciptakan di sini adalah Banul Jan, iaitulah jin yang telah hidup dan mendapat pengalaman. Jin yang hidup ini, mereka merosakkan muka bumi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehingga dihalau mereka itu jauh ke bukit-bukit dan jauh ke pulau, jauh ke tengah laut. Itu menjadi tempat mereka sekarang ini. Dan hari ini Allah Ta'ala menciptakan Nabi Allah Adam AS yang duduk di atas daratan. Yang duduk di atas darat. Ada juga hak manusia duduk di bukit-bukit, tapi ni kata dia pun keturunan jin kan. Ada buat rumah di bukit kan. Kalau pergi di Tanjung Bunga tu, rumah atas bukit. Di Batu Feringhi pun rumah atas bukit. Bukit Bendera pun ada rumah enggak. Dia kata ni keturunan jin pasal ni. Duk buat rumah atas bukit. Tak. Itu bukan, itu alam yang lain. Itu simbolik mengatakan bahawa manusia ni memang duduk di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu adalah gambaran para malaikat. Sebab apa? Nak menciptakan hal keadaan mereka itu, mereka tu seolah-olah kita faham macam ada manusia. Tidak.
mereka itu adalah Banul Jan. Nah, itu tafsirannya.